لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فاعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baru sahaja selesai menunaikan salat fardu subuh berjemaah. Tak ada apa yang kita minta melainkan hanya diterima segala amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala dia menyebut berkenaan dengan kejadian manusia, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut pada dua ayat. Banyak lagi ayat-ayat yang menceritakan tentang kejadian manusia. Cuma pada pagi ini kita nak fokus kepada dua ayat ni yang menunjukkan bahawa manusia itu Allah Ta'ala jadikan dia dengan begitu mulia. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala dia larang manusia daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kerana nak menjaga kemuliaan yang ada pada manusia. Dan bila Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ni, Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah jadikan pada kejadian manusia itu, kata Allah Ta'ala,
dengan sebaik-baik kejadian, kata Allah Ta'ala. Dan ayat pertama ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia nak habaq manusia yang aku jadikan ini. Tuan-tuan, tak kira warna kulit apa, tak kira dia ni orang apa, bangsa apa, agama apa. Bila mana namanya adalah seorang manusia, Allah Ta'ala kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia itu adalah dengan sebaik-baik kejadian, kata Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi pada ayat yang lain, walaqad karramna bani adama. Sesungguhnya kami telah memuliakan seluruh daripada anak-anak Adam. Tuan-tuan, yang ni lagi jelas lagi disebut oleh Allah Ta'ala, bahawa kejadian manusia adalah satu kejadian yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kan ulama menyebut, antaranya yang disebut oleh Al-Imam Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ajaibul Makhluqat, yang mana kata Al-Imam Al-Qazwini, kejadian manusia ini ianya berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan walaupun kelompok jin dia adalah kelompok yang kita tengok dia hebat, jin hebat, tuan-tuan. Pada zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, bagaimana jin ini, kelompok jin ini boleh memindahkan istana Balqisnya. Kemudian daripada segi kecepatan perjalanan mereka, kemudian mereka ni jenis satu makhluk yang dia boleh tengok kita, kita tak boleh tengok kepada mereka. Dan hebat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut pada dua ayat ni bahawa kejadian yang paling baik yang dijadikan oleh Allah Ta'ala adalah manusia. Kemudian dimuliakan pula manusia ni pada ayat kedua tadi, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah muliakan semua anak-anak Adam itu. Tuan-tuan, maka ni adalah kedudukan manusia. Dia adalah makhluk yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana tu manusia dia dianugerahkan dengan akal. Dan dengan akal ini membezakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan kerana tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut orang-orang yang jenis tak sedap, orang-orang yang jenis buat pelanggaran pada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala sifatkan mereka itu seperti binatang-binatang ternak. Allah Ta'ala kata, ulaika kal an'am. Mereka itu tidak ubah seperti binatang ternak, kata Allah Ta'ala. Dan tuan, binatang ni apa? Dia punya pekerjaan dia cari makan, lepas itu dia buang balik semula, kemudian dia bersetubuh dengan pasangan dia. Dan tuan, kehidupan binatang macam tu. Bahkan sebahagian daripada binatang ini, haiwan ini, ianya adalah menjadi tunggangan manusia. Bahkan dia menjadi sebahagian daripada makanan manusia. Dan maka orang yang tidak menggunakan akal dia, lalu dia melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ancam, Allah Ta'ala perhinakan mereka ni. Allah Ta'ala kata, ulaika kal an'am. Mereka itu tak ubah seperti binatang ternak, bal hum adall. Bahkan mereka itu lebih sesat, kata Allah Ta'ala. Dan pasal penghinaan Allah Ta'ala begitu dahsyat kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran kepada Allah Ta'ala.
Kerana mereka adalah jenis makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Mereka adalah jenis makhluk yang Allah Ta'ala anugerahkan dengan akal. Dan dengan akal inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut wahadainahum najdain. Kami berikan petunjuk kepada mereka akan dua jalan, kata Allah Ta'ala. Dan yang reti baik buruk ni hanya sekadar manusia saja. Dia reti baik dan juga buruk. Dan tuan, yang reti takut kepada Allah Ta'ala adalah manusia. Yang reti untuk balik kepada Allah Ta'ala adalah manusia. Kerana tu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut innamal mu'minuna. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala wujilat qulubuhum, maka bergetar hati mereka takut kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan tengok, daripada ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dia nak apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi daripada wahyu-wahyunya. Yang boleh memahami wahyu hanyalah golongan manusia. Dan yang boleh memahami akan apa yang dikehendaki oleh Allah adalah golongan manusia. Dan maka kerana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam manusia-manusia yang tak menggunakan akal dia bila mana mereka melakukan pelanggaran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tengok pada pagi ni macam mana cara kita nak meletakkan diri kita jadi orang mulia. Dan tadi pada pagi ni kita nak letakkan diri kita sebagai orang yang mulia. Kita nak letakkan diri kita sebagai orang yang mendapatkan tempat pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerana manusia dia terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah manusia yang saleh. Ni yang pertama. Dan manusia saleh inilah yang akan dimasukkan dalam syurga Allah Ta'ala. Dan mereka akan mengecapi rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni yang pertama. Dan insan saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Yang keduanya, manusia ni ada golongan insanul fajir. Ada golongan yang mana golongan ni fajir. Tuan-tuan, dia adalah golongan yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, golongan ni lah kalau kita baca dekat dalam Al-Quran mendapatkan azab yang besar. Golongan inilah yang dihumbankan dalam neraka Allah Ta'ala. Golongan inilah yang ditutupkan hati dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi mudah-mudahan kita tergolong pada golongan manusia saleh. Manusia-manusia yang baik. Manusia-manusia yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kata, wa idza arada al-insan ay yuraqqiya nafsahu, dia kata. Dan saya ambil sikit petikan ibarat ataupun ayat ni daripada kitab At-Tazkiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kitab ni saya mengajak di Masjid Zahir. Kitab ni semalam pun baru je kuliah duha, baru je mengajak ibarat ni lah. Dan kitab ni saya belajar dengan Syekh Dr. Ali Al-Hindawi hafizahullah ta'ala, salah seorang daripada pensyarah saya di Jordan dulu. Tuan-tuan ni, jadi dia kata, wa idza arada al-insan ay yuraqqiya nafsahu, apabila seseorang insan itu dia nak meninggikan diri dia,
Tuan-tuan, macam mana dia nak tinggikan diri dia sehinggalah dia jadi orang yang istimewa pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila orang ni dia jadi orang yang dipandang oleh Allah, bila dia jadi orang yang tinggi kedudukannya pada sisi Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, inilah dia orang yang saleh, orang yang baik pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata, apabila seseorang insan dia nak meninggikan dirinya pada sisi Allah taala, yarqiha, ni perkara pertama, yarqiha bil imani wal yaqin, maka hendaklah dia meninggikan dirinya dengan iman dan juga yakin kepada Allah taala. Dan ini soal yang pertama sekali. Maknanya seseorang ni kalau dia nak jadi orang istimewa di sisi Allah taala, dia kena perbetul dia punya tauhid dia punya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang asas. Dan ini adalah perkara yang paling utama, iaitulah dengan tauhid dan juga keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tak ada lah tauhid ni, kalau tak ada lah keimanan ni, maka amalan-amalan yang lain ianya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Manakala yang kedua, dia kata yarqiha bisarirati sadiqah. Hendaklah seseorang itu dia mempunyai dalaman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maknanya apa? Hati dia adalah hati yang senantiasa benar dan juga jujur. Dan tuan, benar dengan jujur ni lagu mana? Bila dia beramal, amalnya itu adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, amalan yang kita duk buat ni, kalau tidak ada ikhlas, maka tidak diterima amal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, kata Allah taala. Dan tidaklah diperintahkan kepada manusia-manusia itu melainkan untuk menjadi hamba kepada Allah taala dalam keadaan mereka benar-benar ikhlas dan membersihkan amalan mereka daripada segala unsur-unsur yang lain. Dan tengok daripada ayat ni, yang mana manusia ni akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan dia. Tuan-tuan ingat, amalan-amalan ni esok yang akan tolong kita. Amalan-amalan inilah esok ni yang nak dikira, yang nak dihitung oleh Allah Ta'ala. Yang walaupun kita masuk dalam syurga Allah dengan rahmat dia. Dan tuan, ya, ada satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut, manusia dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala adalah kerana dengan rahmat daripada sisi dia. Dan tuan, sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah kamu pun begitu? Kamu dimasukkan dalam syurga adalah kerana dengan rahmat Allah. Dan Nabi kata, ya, aku juga dimasukkan dalam syurga Allah adalah dengan rahmat dia. Dan bila Nabi sebut macam tu, ada sebahagian daripada orang dia salah faham. Salah faham ni lagu mana? Dia tak beramal. Dia mengharapkan rahmat daripada Allah semata. Dan kita nak dapat rahmat daripada Allah Ta'ala adalah dengan beramal kepada dia. Dan dengan amalan inilah maka diturunkan kepada manusia yang beramal itu rahmat dan juga redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia tidak beramal, maknanya dia adalah orang yang tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan, maka apa pun yang kita lakukan sedekah, kata ulama, hendaklah dia itu adalah orang yang benar dan juga ikhlas dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila mana ada perkara ni, dia telah meninggikan kedudukan diri dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia kata, yarqiha bil ilmin nafi', dan hendaklah dia meninggikan dirinya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kata ulama. Tuan-tuan, ilmu ni dia kena tambah. Nah, ilmu kena tambah. Tuan-tuan, perkara lain Allah Subhanahu wa Ta'ala jarang sebut tambah ni. Tetapi bila mana sampai kepada bab ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, Allah Ta'ala suruh Nabi SAW sebut benda ni, sebut doa ni. Dan apa dia doa yang Allah Ta'ala ajak pada Nabi? Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah lagi akan ilmu yang ada pada sisi aku. Tuan-tuan, manusia ni kalau dia nak beramal adalah berdasarkan kepada ilmu. Tuan-tuan, ni kita jangan optimistik. Tuan-tuan, yang ni kita jangan terlepas pandang yang ni. Bila mana satu orang dia nak beramal, maka hendaklah amal itu berdasarkan kepada ilmu. Tuan-tuan, kerana kita terlepas pandang benda ni, menyebabkan kita jadi lagu mana? Tuan-tuan, hak yang fardu ain kita tak mau haddamkan. Yang fardu ain kita tak mau perbaiki. Tuan-tuan, kita lebih suka dengar perkara-perkara yang bombastik. Kita lebih dengar perkara-perkara yang kadang-kadang tidak menjadi keutamaan pun pada kita. Tuan-tuan, satu hari bila ada sahabat tanya dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, bilakah berlakunya hari kiamat? Kata sahabat ni. Dan sahabat tanya dengan Nabi SAW, mata sa'ah? Bilakah berlakunya hari kiamat ya Rasulullah? Dan Nabi jawab apa? Nabi jawab pada sahabat ni, ma'adatta laha. Apa yang kamu sediakan untuk hari kiamat? Dan tu sahabat ni tanya, ya Rasulullah, bila berlaku kiamat? Maka Nabi sebut ma'adatta laha. Apa yang kamu sedia untuk hari kiamat, kata Nabi. Dan berkenaan dengan hari kiamat ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala dah jelaskan sejelas-jelasnya bahawa dunia ni akan berlaku proses kiamat. Dan tuan, bahkan dalam surah lazim yang dihafal oleh cucu kita, yang dihafal oleh anak-anak kita, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila dunia ini digoncangkan dengan goncangan yang begitu kuat, kata Allah Ta'ala. Dan yang ayat ni dia nak tunjuk kata apa? Dunia ni satu masa itu berlaku kemusnahan. Dan benda ni benda qat'i, benda yang akan berlaku dan dia akan sampai kepada kita. Tapi Nabi SAW dia nak beritahu, kalau hang dah tahu nanti berlaku kiamat, apa persediaan kamu untuk hari kiamat itu, kata Nabi SAW. Dan tuan, kita nak jumpa dengan Allah Ta'ala ni dengan apa? Dengan apa kita nak jumpa dengan Allah Ta'ala? Dan tuan, kita nak jumpa dengan Allah Ta'ala adalah dengan perintah-perintah dia. Kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan amalan-amalan yang kita lakukan di atas muka bumi. Sebab itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah dia sebut, ad-dunya, dunia ini, kata Sayyidina Ali, adalah yaumul a'mal. Ianya adalah hari-hari kita beramal kepada Allah Ta'ala.
Tuan-tuan, kita duk beramal hari ni, tuan-tuan nampak tak pahala? Tak nampak. Tuan-tuan, nampak tak syurga yang mengalir dalam syurga? Yang Allah Ta'ala sebut, tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawah syurga itu sungai-sungai, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita nampak tak benda-benda ni? Bila kita sembahyang subuh, bila mana kita mengaji Quran, dapat pahala. Pahala tu nampak tak? Tuan-tuan, tak nampak. Sebab itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda, hari ni yaumul a'mal. Hari ni adalah hari amal. Manakala yaumul akhirah, hari akhirat itu adalah yaumul jaza. Ianya adalah hari pembalasan. Tuan-tuan, apa yang Tuhan balas? Apa yang Tuhan beri? Allah Subhanahu wa taala kata, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang mempunyai roh pasti akan merasai mati. Dan bila dia mati, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah, dia sempurnakan apa-apa yang kamu buat dulu atas dunia, nanti pada hari kiamat akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana kita terlepas pandang, orang mengajak apa ni tauhid, kita macam tak berminat. Tuan-tuan, tok guru dia mengajar apa ni tauhid sifat 20 lah, perbandingan akidah lah. Tuan-tuan, yang ni rasa macam tak syok. Dia tak syok. Dia kena ada juga kata sikit dekat orang. Lepas tu nak kena ada sikit yang bombastik ke apa. Tuan-tuan, keadaan kita macam tu juga. Tuan-tuan, maka clearkan hak yang ni. Bahkan dalam hadis yang kedua, dalam matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis kedua, tuan-tuan, Jibril datang kepada Nabi SAW, mengajarkan agama ni kepada Nabi dan juga para as-sahabah. Tuan-tuan, apa yang Jibril bawa pada Nabi? 3 perkara. Pertama, tauhid. Yang kedua, urusan agama. Dan yang ketiganya adalah berkenaan dengan ihsan, iaitu kehambaan kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, 3 perkara ni fardu ain. Yang pertama, cara macam mana kita beriman kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, minta maaf, hari ini dengan media sosial yang terbuka. Tuan-tuan, media sosial kita terbuka. Yang ni dinamakan sebagai apa? Maklumat di hujung jari. Maklumat di hujung jari. Tuan-tuan nak tengok Masjid Nabawi, kan rasa rindu kat Masjid Nabawi. Dia boleh buka dan dia boleh tengok setiap sudut Masjid Nabawi. Tuan-tuan, kita rindu kepada Mekah, kita boleh tengok Mekah. Lala ni juga. Tuan-tuan, dunia yang tak ada sempadan, maklumat di hujung jari, no? Tuan-tuan, jadi macam-macam benda yang kita jumpa. Tuan-tuan, macam-macam benda yang kita jumpa. Tuan-tuan, ada orang yang dia boleh berubah dia punya akidah dia pasal apa? Kerana dengan dunia yang terbuka ni. Tuan-tuan, mengaji tak mau. Kemudian dia tak mau duduk dekat dalam majlis ilmu. Satu hari bila dia dengar satu benda yang menarik hati dia dan dia tak tahu yang benda ni adalah benda salah. Tuan-tuan, akhirnya apa berlaku? Seluruh daripada amalan-amalan dia tidak sebagaimana yang diajak, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka kerana itu ulama menyebut tinggikanlah kedudukan diri kita ini dengan apa? Bil ilmin nafi', dengan menuntut ilmu. Tuan-tuan, menuntut ilmu ni bukannya kita kena pi pondok, bukannya kita nak kena pi universiti yang tu beri pada anak-anak kita. Tuan-tuan, yang tu kita beri pada cucu-cucu kita. Yang bahagian kita ni kat mana tempat yang sesuai. Tuan-tuan, tempat yang sesuai adalah masjid dan juga surau. Dalam kuliah-kuliah umum yang macam ni.
Tuan-tuan mengaji tauhid ada, fiqh ada, kemudian tasawuf pun ada. Tuan-tuan, ini semua perkara-perkara yang bila kita belajar dan beramal, maka ulama kata kita telah meninggikan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yarqiha bil a'mali salihati faraidha wa nawafilha. Dan tinggikanlah diri dengan beramal dengan segala amal saleh, sama ada fardu ataupun yang sunat-sunat. Tuan-tuan, bila mana dia beramal saleh, bila mana dia buat perkara fardu dan juga perkara sunat, dia telah meninggikan diri dia pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masya-Allah, orang yang beramal ni, tuan-tuan, tapi itulah, beramal ni dia tak sebagaimana kita kerja dekat tempat kita. Ya. Dekat tempat kita, kalau kita kerja tiap-tiap bulan nampak hasil dia. Ya. Cocok dekat ATM tu 2,000, 3,000. Orang yang buat projek pula masuk 50,000, 60,000. Tuan-tuan, tapi amal ni dia tak nampak apa-apa. Menyebabkan apa? Orang rasa tak ada apa-apa pun pada amal yang saleh ini. Tuan-tuan, orang yang beramal saleh, diri dia akan ditinggikan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu dalam surah Al-As, bila Allah Subhanahu wa taala bersumpah di atas nama masa, Allah Taala kata demi masa manusia berada dalam keadaan rugi, kata Allah Taala. Dan ingat tu, selain daripada kelompok ni rugi. Dan siapa dia? Siapa dia yang tak rugi ni? Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kata Allah Taala. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan tengok, orang yang beriman dan juga dia beramal saleh. Dan tuan, tadi kita sebut, orang yang beramal saleh akan ditinggikan darjatnya oleh Allah Ta'ala. Dan tuan, alhamdulillah, kita selama kita hidup ni, insya-Allah lah, kita tak tinggal sembahyang. Dan alhamdulillah, selama kita hidup ni, insya-Allah, saya yakin orang-orang yang main masjid ni, jemaah Masjid Bukhari ni, mereka adalah orang, kalau dengan orang lain pun hati mereka baik dan sebagainya. Dan tuan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini, Allah Ta'ala sebut tidak akan merugikan dia, bahkan meninggikan kedudukan dia pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang terakhir, yarqiha bil akhlaqil hamidah wal muamalatil masyru'ah. Dan dia tinggikan dirinya itu adalah dengan akhlak yang terpuji, dan juga dia berurusan masyru'ah, dengan segala yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, meninggikan diri pada sisi Allah Ta'ala, iaitu dia berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Dan akhlak yang terpuji ni semua sekali ialah jujur, amanah, kemudian berbuat baik kepada orang, kemudian kalau dia ada amanah, dia jalankan amanah itu. Dan tuan, semuanya ini adalah akhlak-akhlak yang terpuji. Dan bila mana dia berurusan, dia akan berurusan sebagaimana yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, perkara-perkara yang kita sebutkan tak syak ni, iman dan yakin pada Allah Ta'ala, kemudian hati yang benar, kemudian menuntut ilmu dan beramal dengan ilmu yang bermanfaat, kemudian beramal dengan segala yang fardu dan yang sunat, berakhlak dengan akhlak yang terpuji, berurusan sebagaimana yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua perkara-perkara ni meninggikan dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, bila seseorang ditinggikan darjatnya oleh Allah Ta'ala,
Yang ni dia bukannya kita boleh nampak, tuan-tuan. Hanya orang yang ditinggikan darjatnya merasai perkara ni. Kerana tu kata ulama, bab-bab ini man lam yazuk lam yadri. Siapa yang tidak rasa maka dia tidak akan mengetahui, kata ulama. Dan maka mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meninggikan kedudukan kita di sisi Allah Taala, dan jangan kita rendahkan kedudukan kita. Itu poin besar pada pagi ini. Jangan kita rendahkan diri kita. Kenapa? Kejadian manusia itu adalah sebaik-baik kejadian, dan juga seluruh kejadian manusia dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Perkara yang kita sebut tadi ini meninggikan lagi darjat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang kurama, iaitu orang-orang yang mulia pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah nanti kita akan sambung pula pertemuan kita pada sembahyang Jumaat nanti, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam.